Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, sebelum kelas kita bermula, yang umat Islam tu boleh bacakan doa, yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa yusra alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, okey, yang baru sampai tu tulis nama. Okey kelas, minggu lepas kita dah belajar apa, ingat tak? Komen sikit Ingat. apa dia yang kita belajar minggu lepas? Mawadah. Okey, apa yang kita belajar minggu lepas, Selasa minggu lepas, 15 bulan 8. 15 bulan 3. Senyap semua. Morfologi, ya, kata kerja tunggal. Okey, sebenarnya minggu lepas kita belajar kata tunggal. Kata tunggal tu terbagi kepada 4. Kata nama tunggal, kata kerja tunggal, apa lagi? Kata adjektif tunggal dan kata tugas tunggal. Baik. So itu permulaan untuk morfologi ya dalam di bawah tata bahasa. Okey, baik, untuk hari ini kita akan sambung untuk bahagian penyuntingan. Okey, minggu lepas cikgu cakap nak belajar alih bahasa Melayu klasik kan kepada bahasa Melayu standard. Itu kita postpone next week ya, sebab kita akan perlu belajar dulu penyuntingan. Lepas penyuntingan barulah kita belajar bahasa Melayu klasik tu. Baik. Okey, dah ramai masuk ni, kita mula. Kelas, nampak tak apa yang saya share kat skrin? Nampak. Okey, bagus-bagus. Aku pelik kenapa komen dekat sini. Oh, boleh drag. Okey, baik. Okey, penyuntingan ni antara soalan yang menyumbangkan banyak markah sebenarnya. Dia boleh jadi 10 markah, 11 markah, 12 markah. Sangat banyak. Inilah penyuntingan. Penyuntingan ni sangat simple sebenarnya. Ya, contoh kan, dia bagi petikan. Okey, kejap. Okay, contohlah, cuba ambil soalan SPM. Okay, macam ni contoh. Okay. Dia bagi petikan macam ini, petikan umum ni. Kemudian kita kena cari ataupun analisis kesalahan bahasa. Okay, tulis perkataan yang salah dan kita perbetulkan dia. Okay, tak perlu tulis jenis kesalahan. Tak perlu. Ini sekadar latihan saja. Okay, itu sedikit sebanyak tentang penyuntingan. Okay. Okay, apa yang kita tahu tentang penyuntingan ni? Tengok. Satu daripada soalan yang terdapat dalam sistem dan aplikasi bahasa kertas 2. Itu penyuntingan. Okay, sebenarnya format lama pun iaitu KBSM juga ada penyuntingan. Untuk KSSM pun masih lagi dikekalkan penyuntingan. Sama saja. Tak banyak perubahan. Okey, kedudukan soalan ini pada nombor 3. Dalam soalan ini, calon perlu mengenal pasti pelbagai kesalahan bahasa yang perlu dibetulkan. Kesalahan tersebut adalah seperti berikut. Okey, baik. Okey.
Untuk penyuntingan ni ada 4. Ada 4 kesalahan yang kamu kena tahu. Bukan 4, sebenarnya 5. Pertama ialah kesalahan ejaan. Okey. Yang kedua ialah kesalahan imbuhan. Yang ketiga ialah kesalahan kata. Yang keempat ialah kesalahan istilah. Yang kelima ialah kesalahan frasa. Okay, baik. Okay, yang pertama sekali, cikgu akan ajar kamu apa yang dimaksudkan dengan kesalahan ejaan. Okay, tengok yang pertama. Okay, apa maksud dia? Kesalahan ejaan melibatkan huruf besar atau kecil. Ini sangat penting ya. Kalau kata nama khas, kita gunakan huruf besar. Kalau kata nama am, kita gunakan huruf kecil. Kecuali kalau kata nama am tu berada dekat di depan ataupun subjek ayat. Okey. Seterusnya tanda sempang. Maknanya tanda sempang pun dikira di bawah kesalahan ejaan. Kalau ingat, kalau kata ganda, dia ada tanda sempang. Okay. Kemudian, jarak atau rapat. Okay, ada perkataan yang dieja secara jarak. Ada juga rapat. Sebagai contoh, kata majmuk kebanyakannya ialah perkataan yang dieja secara jarak. Tetapi ada juga beberapa kata majmuk yang dieja secara rapat. Iaitu kata majmuk yang telah mantap. Okay. Pola keselarasan vokal. Okay, apa maksud dia? Ini maknanya dia punya ejaan dia lah. Okay, kelainan konsonan atau vokal. Okay, ejaan yang melibatkan. Okay. Kereta api. Okay, kereta api dieja secara jarak. Bukan kereta api, ada kata kereta api. Salah, kereta api. Kenapa? Kereta api tu ialah kata apa? Kereta api ialah kata apa? Kereta api ialah kata majmuk. Kenapa? Kereta ada maksud lain, api ada maksud lain. Kereta api tu bukan frasa, dia adalah kata majmuk. Okey, bagus Nabil. Terbaik. Okey, ejaan yang melibatkan kata pinjaman Inggeris, Arab, Jawa. Okey, sebenarnya kita banyak berlaku kekeliruan. Tambah-tambah lagi perkataan yang melibatkan kita nak tukar bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Kat situ banyak ejaan yang kita salah. So kita kena ambil perhatian. Baik. Okey, ini adalah contoh untuk kesalahan ejaan. Baik. Okey, cikgu nak seorang baca boleh tak? Siapa nak baca nombor 1? Saya. Okey. Ni siapa ni? Yang siapa? Lupa nama ni. Nabila ke? Hello? Pak cikgu tak boleh detect siapa yang baca. Okey, boleh baca dah. Nombor 1. Sekejap. Oh, Aina. Okey, siapa yang nak baca tadi boleh baca? Ke kamu tertekan ni kot, off mic kot. Tertekan mute kot. Okey, kalau tak siapa baca, siapa nak volunteer? Boleh cikgu. Okey. Masyarakat yang ni cikgu, yang salah ni. Ya betul. Masyarakat India di Malaysia giat membuat persiapan akhir bagi menyambut perayaan Deepavali pada tahun ini. Okey, yang betulnya? Masyarakat India di Malaysia giat membuat persiapan akhir bagi menyambut
perayaan Deepavali pada tahun ini. Okey. Huruf besar, huruf besar atau huruf kecil? Okey, boleh cikgu tahu nama siapa? Hidayah. Ya, Aina. Hidayah. Hidayah. Okey, Hidayah. Kalau Hidayah tengok dekat nombor 1 ni, apa kesalahan dia? Kan? Apa beza je perkataan India kat sini dengan perkataan India kat sini? Apa perbezaan dia? Kalau salah, India ni ada kecil. Okey, maknanya India ni India ni kata nama kan? India ni kata nama apa? Ingat tak? Okey, India ni ialah kata nama khas. Okey, kalau kata nama khas, haruslah dieja dengan menggunakan huruf besar. So that's why salah kat sini. So yang kita kena gunakan huruf besar. Ini namanya kesalahan ejaan melibatkan huruf besar ataupun huruf kecil. Okey, kalau kata nama am, huruf kecil. Kalau kata nama khas kat tengah ke kat hujung kena huruf besar. Okey, baik. Okey, nombor 2. Siapa nak baca nombor 2? Saya. Okey. Universiti Tan Najib Mara akan mengadakan majlis conversation kali ke-92 pada tahun 2021. Okey, yang ni. Universiti Teknologi Mara akan mengadakan majlis conversation kali ke-92 pada tahun 2021. Okey, yang ni. Tanda sempang atau tiada tanda sempang. Okey, nama siapa? Aina Fadilah. Okey, Aina Fadilah. Okey. Convocation Okey, baik. Apa kesalahan, apa perbezaan dia? Yang ni dengan yang ni. Yang betul sepatutnya kena ada dash. Kena ada dash ataupun tanda sempang. Sebab ingat kalau kata bilangan ni kena ada tanda sempang. Ke 92, ke 10, ke 9. Kena ada tanda sempang. Itu dia kesalahan dia. Melainkan kalau kita eja, maknanya kita eja dengan menuliskan perkataan. Contoh macam ni. Contohlah, kalau dia huruf, kalau dia punya bilangan dia bawah 10 boleh lah. Ke 6, ke 10. Maknanya yang pendek-pendek. Kalau ke 92 jarang lah. So kita tulis dalam bentuk nombor. Okey. Baik. Kita buat nombor 3 cikgu baca. Okey. Penduduk Taman Desa Kabus berganding bahu. Kita apalah, tak baca lah. Penat cikgu. Okey, bergotong royong. Okey, kat sini kesalahan ni adalah bergotong royong. Okey, sebenarnya typo sebenarnya ni. Sebenarnya kat sini tak ada perkataan dash tau. Salah cetak. Sebenarnya tak ada dash kat sini. Okey, ini kesalahan dia dah tiada tanda sempang. Yang sebenarnya kita kena ada tanda sempang. Sebab apa? Bergotong royong ialah kata ganda. Kata ganda kena ada tanda sempang. Okey, baik. Yang keempat, prasejarah. Okey, siapa tahu pra ni apa dia? Apa makan maksud pra ni? Benda yang dah lepas. Pra ni ya benda yang lepas. Pra ni di bawah apa? Siapa tahu pra ni apa? Cikgu bang sejarah lah. Cikgu bang sejarah. Pra ni apa dia? Apakah pra ni apa dia? Dia betul adalah makna pra tu sebelum, betul. Dia pra ni di bawah apa? Awal sekolah. Okey, sebenarnya pra ni, ya bagus Nazrin. Imbuhan pinjaman. Pra ni ialah imbuhan pinjaman. Namanya imbuhan awalan. Yang dipinjam daripada bahasa asing. Bagus. Kalau imbuhan pinjaman bahasa asing, kita tak boleh jarak. Kita kena rapat. Kita kena eja secara rapat. Macam ni. Ingat, imbuhan pinjaman
kita kena eja secara rapat. Tak kisahlah bahasa Inggeris ke, bahasa Sanskrit ke, apa-apa bahasa pun, bahasa contohnya bahasa Arab, kita kena eja secara rapat. Imbuhan pinjaman tu. Okey, nombor 5 senang saja. Ini kesalahan pola keselarasan vokal. Okey, maknanya bukan O. Ya, yang betul ialah U. Ini kesalahan vokal, ejaan vokal. Zaman Pilamri je eja buluh. Ingatlah cerita Pilamri? Ada satu kelab malam namanya Buluh In. Kalau pernah tengok lah, Buluh In. Kenapa nama Buluh In? Sebab kelab malam tu, dia punya decoration dia memang buluh. Nama dia Buluh In. Tapi sebenarnya ejaan yang betul ya. Mana ejaan bahasa Melayu standard sekarang, bukan buluh lagi. Buluh. B-U-L-U-H. Okey, baik. Kalau nak tahu ejaan yang tepat dari semasa ke semasa, bolehlah rujuk DBP punya portal lah ni dia. Kejap. Okay, klik sini, tekan PRPM. Nampak? Pusat Rujukan Persatuan Melayu @PRPM. Kat sini banyak ejaan bahasa Melayu yang telah diupdate. Yang telah dikemas kini ya. Ingat PRPM dbp.gov.my. Nampak? Kat sini cari aja saja perkataan. Semua ada. Okey. Ya, DBP ialah Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kamu juga bolehlah follow Facebook DBP So banyak info juga. Okey, baik. Kenapa tak boleh ni? Sekejap. Okey, tengok yang seterusnya. Okey. Okey. Ini kawat salah. Yang betul ialah kawat. Ini kesalahan kata nama. Sebab apa yang salah? Ni kelas, kesalahan dekat kelainan konsonan. T ialah konsonan. Konsonan yang betul ialah D. Kawat. Okey. Baik, seterusnya ialah telur. Ini namanya kesalahan bagi kelainan vokal. Zaman dulu mungkinlah eja telur macam ni. Yang sekarang telur. Kesalahan kat mana? Kat sini Vokal O, salah, yang betul lah vokal U. Baik, nombor 8. Pameran. Ini pun sama. Okey, sebenarnya ramai yang tak tahu. Pameran ni ialah kata pinjaman daripada bahasa Jawa. Yang betul ialah pameran. Jadi bahasa Melayu ni sebenarnya banyak perkataan pinjaman. Banyak perkataan pinjaman. Kalau kamu nak tahu lebih mendalam, sambunglah pengajian di tingkatan 6. Tingkatan 6 So semasa pertama kamu akan belajar subjek, maknanya kamu akan belajar bahasa Melayu yang menerima banyak imbuhan, banyak perkataan pinjaman ni. Okey. Baik, dalam exam. Okey, dalam exam dia tak bagi tahu Dia tak bagi tahu lah. So kita kena tahu. Kita kena tahu sendiri dah 5 kesalahan bahasa ni, iaitu ejaan, istilah, kata, frasa, kita kena ingat. Dalam exam biasanya dia tak bagi tahu. Ada yang bagi tahu, ada yang tak bagi tahu. Ikut penggubal soalan. Okey, terpesona salah, ini kesalahan bagi bentuk bebas, yang betul ialah terpesona. Baik, ini pun sama kesalahan kata pinjaman bahasa Inggeris, station, yang betul ialah station. Okay, baik. Kesalahan ejaan ni senang je sebab kita memang tahulah kesalahan ejaan ni sebab kita ni selalu memang kerap kali menggunakan perkataan tersebut. So kita tahu. Kesalahan ejaan tak ada masalah. Cuma yang masalah besar sekarang ialah
kesalahan imbuhan. Okey, kejap. Okey, kesalahan imbuhan ya. Okey, apakah yang maksudkan dengan kesalahan imbuhan? Okey, dia melibatkan imbuhan awalan, akhiran, apitan, sisipan. Okey, apa itu sisipan? Peringkat SPM jaranglah kita tekankan sangat imbuhan sisipan ni. Kalau peringkat STPM, kita tekankan sisipan. Okay, abaikan sisipan ni. Kita fokus awalan, akhiran dan apitan. Okay, kan? Awalan banyak. Kita ada awalan kata nama, awalan kata kerja, akhiran kata nama, banyak. Okay, apa lagi yang penting kat sini ialah okey, selain itu imbuhan kata kerja yang terdiri daripada awalan kata kerja yang tadi ya, akhiran kata kerja, apitan kata kerja. Okay, lupa kat sini. Awalan kata nama, akhiran kata nama, apitan kata nama, sisipan kata nama. Imbuhan kata adjektif iaitu awalan dan sisipan. Okey, contoh kat sini. Perkedai-perkedai. Salah. Imbuhan awalan kata nama ialah per, bukan per ya. Ingat, contohnya apa? Pekedai, pelakon, apa lagi? Pelukis, penari, semua per. Tak ada per ya. Okey, yang kedua. Ribu. Okey, ini kesalahan akhiran kata nama. Nampak? An ni ialah akhiran kata nama. Bukan ribu ribuan. Okey, ini pula kesalahan bagi apitan kata nama. Okey, kalau apitan ni ingat dia ada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Dia mengapit kata nama. Contohnya pean. Yang betul ialah pelantikan, bukan perlantikan. Ya, pelantikan. Okey, yang keempat. Sisipan kata nama. Dekat mana sisipan tu? Okey, cuba teka. Tunjuk kat cikgu, manakah dia sisipan tersebut? Kalau imbuhan awalan, akhiran. EL. Ya, bagus. EL. Ialah imbuhan sisipan. Perkataan asalnya ialah ganggang. Kalau kita buang L, EL kan? Ganggang. So boleh tambah imbuhan sisipan jadilah gelanggang, bukan gelanggang. Yang betul ialah gelanggang. Sama macam seruling. Seruling. Asalnya ialah suling. Tambah imbuhan sisipan ialah seruling. Dia membentuk perkataan yang mempunyai makna yang baharu. Okey. Baik, seterusnya. Merbahaya, salah, yang betul ialah berbahaya. Nampak? Ini kesalahan bagi awalan kata kerja. Sebenarnya tak ada pun imbuhan awalan mer ni. Tak wujud Yang betul ialah berbahaya. Okey, seterusnya. Turun, yang betul ialah turuni. Kita kena ada akhiran i. Menjalankan, salah, yang betul ialah menjalani. Ini kesalahan imbuhan apitan, bukan mekan, yang betul ialah me-i. Okey, seterusnya memperlebarkan, yang betul ialah memperlebar. Okey, siapa boleh tahu? Siapa tahu kenapa memperlebarkan ni salah? Kenapa memperlebar salah, yang betul ialah memperlebar? Ayat dia salah. Okey, sebenarnya bukan ayat. Yang kita tengok kepada perkataan ni, kata kerja. Kenapa memperlebarkan salah, yang betul ialah memperlebar?
Okay, komen. Awalan kata, kenapa salah memperlebarkan tu? Kenapa yang betul memperlebar? Cikgu, betul ke kata asal dia tu lebar tapi tambah ER dengan mem? Tu betul. Kejap, cuba. Ulang balik. Okay, perkataan asal memang betul lebar. Okay. Lepas tu dia tambah ER dengan mem dengan kan. Okay, macam ni. Sebenarnya kat sini, dia dah ada dua awalan kata kerja, mem dan per. Kat sini ada tambah lagi kan. Nampak tak? Dah ada tiga imbuhan. Imbuhan awalan ada dua, imbuhan akhiran ada satu. So tak perlu tambahkan lagi sebab itu dah menunjukkan tahap tertinggi untuk kata kerja tersebut. Tak perlu tambah lagi kan. Memperlebar pun dah cukup lengkap. Faham ah? Sebab kita dah ada dua imbuhan awalan ni, nampak? Tak perlu ada imbuhan akhiran lagi kan. Okey, macam tu memperlebar, memperluas, memperbesar, apa lagi? Semualah. Lebar ni kata adjektif. Bila kita apitkan dengan imbuhan awalan kata kerja, jadilah kata, dia akan berubah jadi kata kerja. Okey. Ingat, jangan kita tambah lagi kan ni. Kalau dah ada memper. So perkataan yang ada tiga imbuhan memang semua salah cikgu. Okey, bergantung kepada ayat juga. Tapi kebiasaannya salah lah. Okey, kejap. Okey, itu sedikit sebanyak tentang imbuhan, kesalahan imbuhan. Okey, kesalahan kita dah belajar kesalahan ejaan dan kesalahan imbuhan. Okey, seterusnya. Lihat pula konsep kesalahan kata. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kesalahan kata? Okey, tengok kat sini. Kesalahan kata melibatkan penggunaan kata tugas. Apakah maksud kata tugas? Ni dia. Kata sendi, kata nafi, kata ganda, kata bilangan, kata tanya, kata pemeri, kata bantu, kata arah, kata penguat, kata penegas, kata hubung, penjodoh bilangan dan sebagainya. Itu semua ialah kata tugas. Ingat. Kesalahan kata ni melibatkan kata tugas, bukan kata kerja ke, kata adjektif ke, kata nama. Dia hanya melibatkan kata tugas sahaja. Okey, contoh kat sini. Nombor 1 ni, nampak? Ini namanya kesalahan kata sendi nama. Yang betul ialah dari negeri Johor. Kenapa? Sebab negeri Johor ni ialah tempat. So, kita kena gunakan dari. Razali bukan pandai menyanyi. Okey, ini kesalahan kata nafi. Yang betul ialah tidak, bukan. Okey, seterusnya ini ialah kesalahan kata bilangan. Bukan setengah, sesetengah. Okey, seterusnya ini kesalahan kata tanya. Nama kucing itu siapa? Okey, ingat kalau untuk binatang tak boleh kita gunakan kata tanya siapa. Sebab siapa ni hanya untuk manusia, manusia. Yang betul ialah apa. Baik, ini kesalahan kata pemeri cikgu dah ulang banyak kali dah. Selepas ialah kita kena gunakan, selepas ialah mesti diikuti oleh kata nama sahaja ataupun frasa nama. Nampak? Lepas ialah ni ada apa? Ada kata apa ni? Untuk ni kata apa kelas? Komen. Untuk ni kata apa? Kita baru belajar last week. Untuk ialah kata tugas. Apa jenis dia? Kata sendi. Betul kata sendi? Ya, untuk ialah kata hubung. Untuk ialah kata hubung. So, maknanya
kalau dia kata tugas, tak kisahlah kata sendi, kata hubung ke, mesti diikuti oleh kata pemberi adalah. Ingat, adalah untuk, bukan ialah untuk. Ialah tu lepas dia mesti kata nama saja ataupun frasa nama. Tak boleh. Lepas ialah ni ialah kata kerja ke ataupun kata tugas. Okey. Baik. Okey, sambung lagi. Okey, ada soalan. Okey, ada soalan tanya saja. Ya betul, kata tugas. Okey, nampak? Adalah mereka. Salah. Kenapa salah? Mereka ni ialah kata nama. Kenapa kata nama? Mereka ialah kata ganti nama diri ketiga. So, kita kena gunakan ialah. Okey, ini pula kesalahan apa? Yang ni ialah kata hubung pancangan relatif. Yang betul ialah bahawa, iaitu kata hubung pancangan komplement. Okey, sebuah cincin. Ini dah kesalahan penjuru bilangan. Bukan sebuah, sebentuk. Penjuru bilangan ni kamu kena kuasai lah. Sebentuk, sekawan, sebuah, sebungkus, seberkas. Banyak. Penjuru bilangan ni kamu dah belajar sejak sekolah rendah lagi. Ada segugus, setangkai, macam-macam lagi. Okey, wahai. Ini kesalahan kata seru. Bukan wahai. Wahai ni maknanya kita macam memanggil seseorang ataupun menyeru seseorang. Yang ni yang betulnya ialah dia macam kagum lah, rasa macam seronok, wah, nampak. Dia macam ada unsur-unsur memuji. Bukan wahai, wah. Kata seru banyak kelas. Aduh, apa lagi? Wah, wahai, syabas, amboi, itu semua kata seru. Okey, tolong jangan. Kat sini salah. Kenapa kat salah? Sebab dia ada dua kata perintah secara serentak. Tak boleh. Ya betul, bagus Nabil. Dia kena gunakan salah satu sahaja. Kata perintah ni sangat banyak. Bukan banyak lah, adalah juga. Contohnya, kita ada larangan, permintaan, silaan, seruan, itu semua kata perintah banyak. Contohnya apa lagi? Tolong, jangan, sila. Okey. Itu tadi ialah kesalahan kata, iaitu melibatkan kata tugas. Sekarang tengok yang keempat pula. Konsep kesalahan istilah. Okey, istilah pula. Okey. Bahasa Melayu ni memang sangat kaya dengan perkataan. Jadi, kita kena pastikan sesuai tak perkataan tersebut dengan situasi dalam ayat. Okey, contoh kat sini. Kesalahan istilah melibatkan golongan kata utama seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif. Okey. Istilah hendaklah digunakan dengan betulnya, bukan sahaja mengikut makna tapi juga berdasarkan konteks. Okey, contoh kat sini. Okey, kerajaan persekutuan bagi mewujudkan pemandangan yang kondusif. Okey, bukan pemandangan. Istilah yang betul ialah persekitaran. Okey, ini namanya istilah untuk kata nama. Okey, yang kedua pula. Yang tidak ternilai yang dapat mengekalkan maklumat dalam kenangan. Bukan kenangan, ingatan. Ini bagi kata nama terbitan akhiran. Okey, seterusnya memaparkan maklumat. Orang ramai sekali lagi diingatkan agar tidak sekali-kali memaparkan maklumat. Yang betul ni adalah mendedahkan maklumat, bukan memaparkan. Sebenarnya ada perbezaan antara memaparkan dengan mendedahkan.
Macam memaparkan ni lebih kepada maklumat-maklumat yang positif, maklumat-maklumat yang bukan maklumat privacy ataupun maklumat yang terlindung. Kalau mendedahkan lebih kepada maklumat-maklumat yang ataupun maklumat yang rahsia, maklumat peribadi, itu kita gunakan mendedahkan. Ataupun maklumat sulit, itu mendedahkan. Kalau maklumat yang bukan sulit, memaparkan. Okey. Okey, yang keempat. Cerdas. Boleh nak cakap cerdas, yang betul ialah cergas. Cerdas ni untuk apa? Kita punya akal fikiran. Otak ialah cerdas. Kalau melibatkan fizikal, kita gunakan cergas. Okey. Yang terakhir sekali Yang terakhir sekali. Konsep kesalahan frasa. Okey, frasa ni dia dah melibatkan dua perkataan ataupun lebih. Itu frasa. Macam tadi semua kata, kalau kata satu perkataan saja. Kalau frasa ni dua perkataan atau lebih. Okay, contoh kat sini frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Okey, contoh kat sini. Cikgu Yap merupakan pakar guru, bukan pakar guru. Yang betul ialah guru pakar. Ini kesalahan hukum DM. DM tu apa dia? Ingat tak? D tu diterangkan, M ialah menerangkan. Contoh. Guru ni ialah diterangkan, pakar ni ialah menerangkan. Maknanya, dalam ayat ni, yang diterangkan kepada pembaca ialah guru, bukanlah pakar. Pakar ni hanya berfungsi sebagai penerang. Dia menerangkan guru ni. Guru macam mana? Guru pakar ke, guru kaunseling ke, guru akademik ke, guru muzik ke, macam tu. Contoh. Pakar ni hanya sebagai penerang, berfungsi sebagai penerang kepada kata nama guru. Nampak? Itu namanya hukum DM. Okey, seterusnya. Pak Halim kedai kopi. Ini pun sama, hukum DM juga. Yang diterangkan ialah kedai kopi, bukan Pak Halim, ya. Kedai kopi yang jadi, yang kita terangkan. Bukanlah Pak Halim. Pak Halim ni ialah dia berfungsi sebagai penerang. Dia menerangkan nama kedai tu kedai apa. Kedai kopi Pak Halim ke, kedai kopi Razi ke, kedai kopi Atira ke, tak kisahlah kan. Ingat. Okey, yang ketiga pula. Menuju pangkalan tentera laut di Lumut. Okey, salah. Kenapa salah? Tak adanya kata sendi nama ke. Menuju ke mana? Ke kena ada. Okey, ni pula. Paling mahal sekali. Siapa boleh explain kenapa paling mahal sekali salah? Kenapa? Siapa? Ayo. Ada dua frasa adjektif. Ada dua frasa adjektif. Iaitu paling dengan sekali. Okey. Betul penjelasan tapi kurang tepat. Maksudnya bukan frasa. Paling ni ialah kata penguat. Sekali juga ialah kata penguat. Sebenarnya dalam ayat, penggunaan kata adjektif ni, tak boleh ada dua kata penguat. Tak boleh ada dua kata penguat. Kena gunakan salah satu saja, sama ada paling mahal ataupun mahal sekali. Tetapi, ada tetapi ada pengecualian bagi tiga kata penguat ni. Iaitu kita panggil kata penguat hadapan. Amat, sungguh, sangat. Okey. Hanya tiga sahaja kata penguat hadapan ini, amat, sungguh, sangat, yang boleh menerima kata penguat belakang sekali. Faham? Contoh, baju Melayu dari butik itu amat
mahal sekali. Ayat ni betul. Ataupun baju Melayu dari butik itu, ya Allah, sungguh mahal sekali. Ataupun sangat mahal sekali. Sangat ke amat tak kisahlah. Maknanya kalau kata penguat hadapan amat sungguh sangat, boleh menerima sekali kata penguat belakang sekali. Sah bagus. Sah. Sangat amat sekali. Ingat. Ingat. Kalau ada kata penguat hadapan amat sungguh sangat, tiba-tiba ada pula kata penguat belakang sekali. Betul. Tak salah. Cuma yang menjadi kesalahan kalau ada paling, terlalu, apa lagi? Paling, terlalu, tak kisahlah. Tak boleh ada sekali kat belakang. Okey. Yang kelima pula. Paling tercemerlang. Okey, ini pun sama. Paling ni kata penguat hadapan, ter pun ialah kata penguat juga. So tak boleh ada dua kata penguat secara serentak di depan kata adjektif cemerlang. So gunakan salah satu, tercemerlang ataupun paling cemerlang. Okey, seterusnya dari semasa ke masa salah. Yang betul ialah alhamdulillah, dari semasa ke semasa ataupun dari masa ke masa. Terpaling tu betul ke salah sebab Twitter banyak guna? Okey, terpaling tu betul ke salah sebenarnya? Sebenarnya, salah. Sebenarnya ter ni kita apitkan dengan kata adjektif. Tercantik, tercomel, terkacak, terpandai. Kita tak apitkan ter ni dekat kata penguat. Paling kata penguat, ter pun kata penguat kan. So tak betul. Yang betul ialah gunakan salah satu, ter ataupun paling. Nampak? Dari hari ke hari tu betul. Dari hari ke hari. Betul. Okey. Selesai. Okey, yang ketujuh pula. Kerjasama di antara pihak kerajaan dengan semua pihak. Okey, yang betul ialah kerjasama antara pihak kerajaan dengan semua pihak. Tak ada D. Baik. Jadi dah selesai dah isu kesalahan bahasa. Yang pertama tadi kesalahan apa? Ejaan, imbuhan, kesalahan kata, istilah dan juga frasa. Baik. So kita dah boleh buat latihan. Okey. Baca petikan di bawah dengan telitinya, kemudian kenal pasti ejaan yang salah. Okey. Siapa yang tanya Razi kan? Okey, sebenarnya dekat exam dia takkan beritahu dia nak ejaan salah ke imbuhan salah. Dia memang tak bagi tahu. Ini untuk latihan biasa saja, dia memang akan mention lah. Okey, ejaan yang salah. Okey. Maknanya petikan ni ada ejaan yang salah, so kita kena betulkan dia. Baik. So kamu lihat petikan ini, cuba senaraikan ejaan yang salah dan betulkan dia. Contoh macam ni. Okay, jangan komen lagi. Okay, contoh macam ni. Boleh kat sini dalam Google Meet tu, dalam Google Meet pula, dekat Zoom tu, contohkan yang salah ni industri. Okay, buat dash. Apa yang betul? Industri. Okay, ingat.
panduan nak jawab soalan ni, kamu kena tulis dulu perkataan yang salah. Kemudian tulis dash atau sempang. Kanan dia tulis perkataan yang betul. Sebab apa? Bila saya semak soalan kertas jawapan murid, ada murid yang terus tulis ejaan yang betul. So, kamu tak akan dapat sebarang markah kosong walaupun apa yang kamu tulis itu betul. Kena juga tulis apa ejaan salah dan apa ejaan yang betul. Tak apa Razi, kita belajar sama-sama. Okey. Cikgu akan okey, yang pertama, Muhammad apa ni? Muhammad Altaf, multinational. Ya, bagus. Yang betul ialah multinasional. Maknanya kita kena rapatkan. Okey, apa lagi? Sektor. Ini pun betul Aina, bagus. Ni last sekali Okey. Yang betul ialah sektor. Okey, cikgu tulis kat sini. Ya, luar bandar salah. Yang betul ialah luar bandar kita rapatkan. Kejap. Cikgu baca jap. Luar bandar tadi Okey, luar bandar jarak. Okey, apa lagi? Bersukur, bersukan. Bukan bersyukur, bukan bersyukur. Okey, bersyukur sebenarnya Aina. Bersyukur. Okey, lagi tak? Kampung. Okey, betul. Melayu. Cikgu, Ya, saya. Malaysia tu huruf M dia besar. Malaysia baris berapa? 3 yang terakhir. 3 yang terakhir, betul. Sebab apa? Malaysia ialah kata nama khas. Ya, Melayu pun salah. Melayu ni ialah kata nama khas kena huruf besar dekat M tu. Betul Razi. Okey, banyak yang komen ni. Bagus-bagus. Perkilangan. Okey, perkilangan tak ada masalah sebab ini kesalahan ejaan saja, bukan kesalahan. Okey, i-dagang. Ya, i-dagang. I-dagang ni kan pinjaman. Pinjaman bahasa Inggeris. So, kita kena jarakkan. I, jarak, dagang. Okey, ekonomi pun salah. Yang betul ekonomi. Ya, Fatihah Aliyah bersyukur. Okey, bagus. Okey, semua sama dah. Dagang, ekonomi. Okey, bagus. Semua betul Semua betul Okey, faham semua? Cuma ni bukan bersyukur, bersyukur Ini bersyukur. Bersyukur. Yang betul Okey, lain tu sama saja lebih kurang. Okey, baik. So kita dah faham untuk praktis pertama. Ini senang saja ejaan. Okey, tengok yang kedua pula. Okey, cikgu zoom out sebab ni kita tak nampak. Okey, baik. Sekarang kita lihat pula kesalahan imbuhan.
Kesalahan imbuhan ni memang sangat mencabar. Okay, kelas. Kejap. Saya rasa tak boleh komen kat sini. Kamu komen dekat dalam ni Padlet lah. Sebab saya tak nampak. Okey, kejap. Okey. So, semua komen kat sini Lagi senang. Okey, cikgu dah share Padlet. Baik. Cari kesalahan imbuhan saja. Slide tadi. Okey. Siapa yang boleh akses Google Classroom? Saya dah upload kat Google Classroom. Sebab tak semua student boleh akses Google Classroom, ada setengah package lah. Saya dah upload kat dalam Google Classroom. Semua nota ada. Ya, Fatihah. Pendukung. Bagus Fatihah, betul. Pendukung. Ya, baris yang kedua ya. Yang betul ialah mendukung. Ini kesalahan imbuhan awalan kata kerja. Pen tu imbuhan awalan kata nama. Yang betul ialah mendukung. Bagus Fatihah. Okey. Seterusnya mohon. Kat mana nohon tu? Ada ke nohon? Cikgu rasa tak ada nohon. Perenggan 2 tu lah cikgu. Perenggan yang kedua. Yang ni kan cikgu, penyampingan ni kan? Ada perkataan nohon ke? N-O-H-O-N. Oleh itu saya nohon biasa baik.
Oleh itu. Oh, yang ni. Okey, ni maknanya typo ni. Sebenarnya typo. Pembuat soalan ni typo. Okay, sebenarnya Azlan Sufian ni kawan cikgu tau. Kawan cikgu. Asal buat modul ni cikgu dengan kawan-kawan cikgu yang buat. So dia buat bahagian ni. Penyuntingan. Ada kesalahan lah Azlan Sufian ni. Okey, apa lagi? Diperolehi. Betul. Okey, siapa yang berperolehi ni? Ingat tulis kataan diperoleh, dash diperoleh, diperolehi. Diperolehi kat mana? Okey, di sini. Ya, betul eh. Diperolehi ni salah, yang betul diperoleh. Tulis apa yang betul. Kenapa kena diperoleh? Sebab ingat kalau selepas imbuhan akhiran i ni kena ada objek. Kena ada objek, tapi bukan objek dan tu ialah kata tugas, tak boleh. So diperoleh saja. Ingat selepas imbuhan akhiran i tu tak boleh ada kata tugas, kena ada objek. Bertolak. Bertolak dekat mana? Ada bertolak ke? Sekejap cikgu nampak. Ada cikgu. Ya betul. Bukan bertolak bertolak. Okey, tulis bertolak, tulis apa dash dia, apa dia? Bertolak macam tu eh. Cikgu dia kat sini lah. Okey, dash dia bertolak. Okey, macam tu. Okey, ni pun sama ni. Diperolehi dash. Ya saja. Sekejap eh. Perkabaran, khabar. Okey, mana perkabaran? Perkabaran. Sekali baris. Okey, kat sini. Okey, perkabaran tu betul lah, tak ada kesalahan ya. Perkabaran betul eh. Perkabaran tu betul lah kelas, tak ada kesalahan. Okay, cikgu delete balik. Perkabaran tu betul. Mempertingkatkan. Ya, betul. Bagus. Cikgu, Ya. kalau pelatih, Okey, pelatih. Okey, apa yang salah? Pelatih salah, apa yang betul? Betul. Pelatih tu masalah, apa yang betul? Apa imbuhan yang kita kena bubuh dekat pelatih? melatih, Saya mendapat perkaran bahawa berlatih. Salah aku tepat. Sebenarnya pelatih ni ialah kata nama. Kata nama ni yang salah ni. Kalau pelatih ni orang yang dilatih. Pelatih ialah orang yang dilatih. Kalau orang yang melatih, tu panggil apa? Orang yang melatih kita panggil apa? Jurulatih. Ya, bagus. So, dia menerima imbuhan awalan juru. Juru tu imbuhan awalan daripada bahasa Sanskrit. Jurulatih. Bagus. Okey, nampak? Jurulatih Okey. Olahraga. Okey, olahraga tu tak ada masalah. Betul
Okey, yang salah ni cikgu delete. Memberikan. Memberikan. Ya, bagus. Memberikan. Tulis kat depan dia apa? Memberi dash. Memberikan. Okay, kat mana memberikan tu ni dia? Cikgu tak nampak lah. Memberi. Kat sini. Ya, bukan memberi teladan, memberikan teladan. Bertolak. Bertolak. Bertolak kini betul. Perkabaran khabar ni salah. Ya, kemasukan, kemasukan. Betul. Ya, bagus. Okey, memilih pemilihan. Memilih pemilihan. Okey, dekat mana perkataan memilih tu? Okey, kat sini. Ya, bagus. Sesi memilih. Salah. Sesi pemilihan. Okey, ni betul. Cuma yang salah dekat Noho ni tak ada. Okey, faham kelas? Ada lagi tak yang cikgu tak masukkan lagi? Okey, sebenarnya dekat menanti. Okey, menanti tak ada kesalahan, menanti. Menanti tak ada kesalahan. Cikgu delete sorry. Okey, kemasukan pun cikgu dah buat tadi dah. Okey, dekat sini ada satu kesalahan lagi kat sini. Jangan lag, jangan lag. Okey, kelas kejap kat sini. Kat sini, baris pertama ni. Ada satu lagi kesalahan. Perkataan tu dia punya kesalahan dia ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran dia salah. Cari kat dalam ni. Ya, bagus. Harapkan berharap. Ya, terbaik. Terbaik bagus. Ni bukan harapkan, berharap ni dia kelas. Ya. Bukan harapkan, berharap. Saya harapkan agar, kan? Saya berharap agar. Yang tanda soal selepas perkataan remaja itu betul ke salah? Okey, ni pun sama. Ni kesalahan penggubah soalan ni. Azam Sufian yang salah. Tak ada tanda soal ni. Tapi disebabkan ini adalah kesalahan imbuhan, tak apa, abaikanlah tanda soal ni. Tapi kalau dia bawah kesalahan ejaan, tanda soal ni pun dikira sekali. Sebab tanda soal tu dikira sebagai tanda baca. Okey, lagi tak? Okey, ada lagi kesalahan. Ni dia kelas. Contoh ni salah. Apa yang betul? Contohi cikgu. Ya, bagus. Contohi. Tulis kat sini. Contohi. Bukan saya contoh. Saya contohi. Okey, baik. Okey, itu saja kesalahan bagi imbuhan. Lain semua betul Baik. Okey. So, imbuhan ni kena ingat ada kesalahan imbuhan awalan, akhiran dan juga imbuhan apitan. Sisipan jarang Rasanya tak ada pun sisipan ni. Kalau peringkat SPM ni.
Okey, baik. Sekarang lihat pula kesalahan apa lagi? Penggunaan kata. Okay, ingat kalau kesalahan kata ni melibatkan kata tugas. Kata sendi nama, kata bantu, kata adverba, kata perintah, kata hubung. Itu semua kata tugas. Okey, nampak ni? Penggunaan kata yang salah. Okey, apa yang salah ni? Tengok. Okey, boleh komen balik. Apa kata yang salah? Ingat Okey, dia di bawah kata tugas. Kata tugas, ingat. Kata tugas banyak, kata sendi, kata hubung. Okey, Nabil tulis dekat dalam Padlet. Nian tu maknanya sangat ataupun sungguh. Sama je maksud dia. Nian ni, penggunaan nian ni kita gunakan dalam banyak dalam bahasa Melayu klasik ataupun bahasa Melayu lama. Kita gunakan nian. Indah nian. Maknanya indah sangat. Nian kian. Okey, sebenarnya salah tau. Bukan nian tu kian. Kian ni maknanya semakin. Kian tu semakin. Nian tu bukan semakin. Nian tu ialah sangat. Okey, bukan nian. Nian tu yang betul ialah sangat. Tak boleh gunakan bahasa Melayu klasik dekat bahasa Melayu standard. Sebab ini ayat ni ialah bahasa Melayu standard, bukan bahasa Melayu klasik. So kita gunakan sangat. Alright, faham Gunakan sangat. Nian ialah sangat. Mana nian tadi? Hilang nian dah. Okey, ini cikgu birukan ya. Okey, seterusnya. Ada lagi tak? Okey, atau dan. Atau dan yang mana atau dan ni? Kat sini ya. Pendidikan Islam dan pendidikan moral, bukan atau. Ya, bagus. Okey, bagus. Setengah. Setengah. Ya. Setengah salah. Apa yang betul? Setengah salah, yang betul ialah sesetengah. Ya saya? Sesetengah. Ya, sesetengah yang betul. So ini ialah di bawah kata apa ni? Kata bilangan. Okay, lagi tak? Dia, mereka, baris kelima. Betul. Bagi ibu bapa, dia bukan dia mereka. Sebab ibu dan bapa ni ialah dua individu. So dua individu kita gunakan mereka. Gunakan kata ganti nama dia tiga. Okey, apa lagi? Apa lagi? Kepada, untuk. Kepada. Mana kepada? Kepada, untuk. Mana tu kepada? Okey, kepada memang salah tapi bukanlah untuk jawapan dia. Kepada anak mereka, bukan kepada anak mereka. Yang betul ialah bagi anak mereka ni Bagi anak mereka kerjaan itu bla bla bla. Bukan untuk anak mereka, bagi anak mereka.
Okey. Satu tiket ni bukanlah kesalahan kata. Bukanlah kesalahan kata. Okey, ada lagi tak? Mangkin pemangkin. Baris 2. Okey, sebenarnya perkataan mangkin ni pun tak wujud sebenarnya. Dia silap. Sebab kalau kita nak kata mangkin ni bukan dia buat kesalahan kata tau. Mangkin ni ialah buat kesalahan imbuhan. So mungkin penggubal soalan ni lah, si Azam Sulfian ni dia salah buat. Kalau ikutkan masalah, betul, kalau ikutkan masalah ya. Tapi sebenarnya itu bukan dia buat kesalahan kata. Okey, minta maaf sebab banyak sangat perkataan yang salah ni. Terhadap, ya, terhadap salah kelas. Terhadap salah. Okey, tak baca komen, maaf. Tak apa Aina, tak apa. Tak apa, kita belajar. Memang susah. Memang susah sikit. Terhadap salah. Terhadap salah. Okay, kenapa salah? Yang betul ialah kepada. Yang betul ialah kepada. Kenapa? Apa beza terhadap dengan kepada? Apakah beza terhadap dengan kepada? Apa beza dia? Okey, senang atau senang saja. Kalau apa-apa keliruan lepas ni, cuba tak warnakan. Okey, tengok ni. Okey. Edit post. Okey, kat sini Kelas dengan keliruan pening. Okey, tengok. Sekejap. Okey, kamu klik saja kat sini. Tekan perbezaan terhadap dan kepada. Okey, dekat PRPM juga ada bagi tahu. Okey, ini in case kalau kamu tak ada kamus dewan. Okey, kat sini nampak. Nampak kat sini. Okey, kata sendi nama kepada terletak di hadapan kata nama atau frasa nama. Ingat. Kepada lepas dia ialah kata nama ataupun frasa nama. Untuk menyatakan sasaran yang merujuk kepada manusia, haiwan, unsur mujarad. Unsur mujarad tu unsur yang tak nampak lah. Menyatakan pecahan dan menyatakan perubahan keadaan. Okey. So tengok balik soalan tadi Pak. Pertumbuhan ni ialah perubahan keadaan. Betul tak? Perubahan keadaan maknanya mungkin remaja tu asalnya dia akhlak dia baik. Kemudian dia akan jadi nakal. Tu pertumbuhan akhlak remaja. Ada kita namakan sepanggil dia ada perubahan keadaan. That's why kita kena gunakan kepada, bukan terhadap. Faham? Apa pula gunakan terhadap? Terhadap biasa digunakan sebagai unsur yang bawa maksud rujukan yang melibatkan penyambut tertentu. Sama ada manusia, haiwan atau benda. Okay, faham Itulah perbezaan dia. Okey, ada soalan lagi tak? Maknanya terhadap ni lebih kepada perubahan sesuatu. Perubahan. Pertumbuhan ni perubahan lah. Kalau tumbuh-tumbuhan tu pada benih kepada pokok. Kalau manusia tu daripada kecil kepada besar, itu perubahan. That's why gunakan kepada, bukan terhadap. Makin kepada pertumbuhan akhlak remaja. Kalau mereka dengan ketika boleh ke
Mereka. Mana mereka? Okey, siapa yang tanya tu boleh bagi voice tak? Okey, kejap. Mereka dengan ketika. Mana ketika? Kita ada kat sini Iaitu pun tak ada masalah. Iaitu betul Bawah sekali. Ia apa perlu memantau anak-anak ketika mereka. Betul lah. Betul-betul tak masalah. Memantau anak-anak. Memantau anak-anak ketika mereka. Betul. Tak ada masalah. Okey, Aina. Ada Aina si Aina. Okey, Aina. Cikgu bagi tahu. Di salah ni Aina. Okey, apa yang betul? Masalah kekurangan pendidikan agama di kalangan remaja. Di salah. Kan cikgu beritahu kalau di kita gunakan untuk tempat. Ya betul, dalam. Okey, di salah yang betul ialah dalam. Bukan di kalangan remaja, dalam kalangan remaja. Sebab kalangan ni abstrak. So kita gunakan dalam. Kalau lepas di ialah konkret. Di sekolah, di hospital, ingat. Kerana atas. Kerana atas. Tak ada masalah. Betul kerana tu. Kerana tu betul Okey, ada satu lagi salah. Dalam. Dalam ni salah Kenapa salah dalam? Dalam ni tak boleh berfungsi sebagai kata hubung. Dalam ni hanya ada dua saja, kata seni nama dan juga kata adjektif. So dekat sini dia nak jadikan dalam ni sebagai kata hubung. So tak betul Dalam usaha, dalam tak boleh. Dalam bukanlah berfungsi sebagai kata hubung. Siapa tahu dalam ni tukang apa? Sesetengah ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Apa yang betul? Bagi hampir tepat. Hampir tepat. Bukan ketika. Sikit lagi. Okay, cikgu ubah sini. Okey, cikgu ubah. Bagus-bagus. Dalam tukar kepada setengah ibu bapa ketika mendidik anak. Okey, boleh terimalah. Dalam ketika ataupun semasa. Semasa ataupun ketika boleh diterima dua-dua sekali. Bagus. Okey, baik. Nampak? So betul lah. Setengah ibu bapa semasa mendidik anak-anak ataupun semasa mendidik anak. Okey, lagi satu yang salah. Apa? Melakukan apa saja. Betul ke apa saja? Betul ke apa saja? Untuk melakukan apa saja. Okey, apa ni salah? Apa yang betul? Okey, yang betul ialah
Apapun, sikit lagi, bukan apapun, apa-apa sahaja. Kita gandakan dia. Apa-apa sahaja. Baik. Tanpa pengawasan. Oleh itu, ibu bapa perlulah mantau anak-anak ketika mereka berada di rumah dengan sebaiknya. Okey, sebaiknya pun salah. Apa yang betul bagi sebaiknya? Sebaik-baiknya. Ya, bagus. Sebaik-baiknya. Ya. Sebaiknya salah. Yang betul ialah sebaik-baiknya. Okay, tak apa. Tajuk ni kita akan buat lagi yang risau. Sebab isu untuk penyuntingan sangat banyak. Sebab kamu belum lagi belajar aspek morfologi lain. Kamu baru belajar kata tunggal. So that's why kamu kurang mahir dari segi penyuntingan ni. Sebab penyuntingan ni dia melibatkan semua rumus morfologi dan sintaksis. Sebab tu ramai yang tak tahu lagi, tak apa. Ni gambaran awal saja. Baik. So kita dah menunjukkan jam 9.30. Okey, baik. Bagi siapa yang boleh akses Google Classroom nanti, cikgu akan hantar latihan yang ni. Praktis 4 ni. Okey. So, kamu jawab dan hantar dalam bentuk, tak kisahlah dalam bentuk Microsoft Word ke ataupun PDF. Kamu just upload dekat tapak yang cikgu akan bagi lepas ni. Alright. Okay, so ada apa-apa soalan tak sebelum cikgu endkan kelas? Okay, tak ada Baik. Kalau tak ada, so kita jumpa lagi minggu depan. Cikgu, Ya, saya. start daripada praktis mana kena buat? Praktis 4 saja yang cikgu akan hantar ni. Praktis 4 saja. Okey. Okay, baik. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.